Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Malaysia kekal komited untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dua hala dengan Jepun terutama dalam bidang perdagangan dan pelaburan. Antaranya dengan usaha menarik minat dan keyakinan lebih ramai pelabur Jepun terhadap Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan ini kerana negara mengalukan lebih banyak pelaburan asing langsung FDI dari Jepun. Sebelum ini pelaburan langsung asing FDI dari Jepun dijangka akan melebihi 30 bilion ringgit bagi tahun ini. Malaysia menghargai komitmen Perdana Menteri Jepun yang menentang pendudukan haram Israel di wilayah Palestin. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau juga menghargai sokongan Jepun untuk mewujudkan keamanan di rantau berkenaan dan mahu bantuan kemanusiaan dihantar segera ke Gaza. Sementara itu, Jepun turut menegaskan bahawa semua pihak perlu bertindak berdasarkan undang-undang antarabangsa bagi memastikan konflik tersebut tidak merebak ke negara lain. 9.2 juta ringgit. Itu jumlah sumbangan yang berjaya dikumpul menerusi dana kemanusiaan Palestin sepanjang Minggu Solidariti Palestin. Ia berlangsung mulai 29 Oktober lalu di semua institusi pendidikan bawah KPM. Cek curah dana kemanusiaan Palestin diserah Ketua Setiausaha KPM kepada menterinya pada Himpunan Solidariti Keamanan Sejagat Jumaat lalu. Ia aktiviti kemuncak Minggu Solidariti Palestin. Nama dan logo PKR sudah dikeluarkan daripada laman sesawang Liberal International. Semakan terkini mendapati nama dan logo PKR sebelum ini tersenarai bersama beberapa parti atau pertubuhan lain bagi negara-negara Asia sudah tiada. Sehingga 3.40 petang tadi, hanya 7 parti atau pertubuhan membabitkan Asia masih berada dalam senarai di laman sesawang Liberal International. Semalam, Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadil, telah menghubungi pertubuhan tersebut dan meminta nama dan logo PKR dikeluarkan. Kerajaan Selangor akan memberikan voucher buku Kita Selangor bernilai RM200 kepada mahasiswa di negeri itu pada minggu hadapan. Jelas Menteri Besar Selangor, ia merupakan perkara terakhir daripada 5 tawaran yang dijanjikan dalam manifesto tawaran Kita Selangor dalam tempoh 100 hari pada pilihan raya negeri PRN Selangor. Kerajaan Selangor juga telah melaksanakan 4 perkara iaitu insentif mama kerja, pengecualian cukai pintu, kenaikan allowance imam, bilal dan siap serta insentif pertanian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan menambah jumlah pelaksanaan program Jalan Rahmah PJR di Sabah, Sarawak dan Labuan bagi bulan ini dan Disember 2023. Selain itu, ia juga akan memastikan penawaran bekalan ayam ditambah dalam setiap PJR dengan harga jualan rahmah pada kadar diskaun di antara 10 hingga 30%. Pendekatan ini sebagai salah satu strategi intervensi untuk membolehkan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana mendapat akses kepada bekalan jualan ayam yang murah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak setakat pukul 4 petang mencatatkan penurunan kepada 232 orang daripada 246 orang yang direkodkan pada jam 2 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan setakat ini 4 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di 2 daerah yang terlibat. Persediaan hadapi banjir susulan monsun timur laut telah dilaksana KKM. Ini termasuk kemudahan dan ubat-ubatan. Mengenai pembekuan cuti kaki tangan, menterinya berkata keperluan itu akan diteliti sebelum dilaksana. Buat masa ini tiada keperluan melaksanakannya. Ini kerana banjir yang berlaku di beberapa lokasi seluruh negara ketiga ini adalah terkawal. Seramai 1,000 anggota dan pasukan sokongan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Selangor bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana semasa monsun timur laut MTL. Jelas pengarah APM Selangor, sebanyak 13 unit kenderaan pacuan 4 roda, 11 unit ambulans, 42 unit pelbagai jenis bot ringan serta 535 unit jaket keselamatan telah disediakan.
Penambahbaikan akan dilaksana dalam garis panduan dan jadual cantasan pokok di Melaka yang melibatkan pokok-pokok di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka. Jelas Exko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri. Ia bagi mengelakkan berlaku kemalangan khususnya dalam keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Mesyuarat penyelarasan mengenainya akan dilaksana dalam masa terdekat melibatkan semua 4 PBT di negeri ini. Balai Bomba dan Penyelamat Miri akan dibekalkan dengan helikopter baharu selain jentera CFRT bagi mengoptimumkan keupayaan dan peranan bomba di Sarawak. Ketua Pengarah JBPM memaklumkan perolehan 150 unit CFRT kini dalam proses tender. Sejumlah jentera CFRT itu nanti akan diserahkan secara berperingkat kepada BBP di seluruh negeri itu. Jabatan Laut Malaysia JLM sentiasa memastikan peralatan bantuan pelayaran di perairan Langkawi berfungsi dengan baik. Ia bagi mengelakkan sebarang risiko kemalangan terutama pada waktu malam. Jelas Timbalan Ketua Pengarah Operasi JLM, aktiviti pemantauan dan kerja-kerja penyelenggaraan dibuat sebulan sekali bagi memastikan alat-alat bantuan pelayaran berfungsi dan dalam keadaan yang baik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah sentiasa memantau stesen-stesen minyak yang beroperasi di sekitar kawasan sempadan Malaysia Thailand di Kedah. Ia bagi memastikan kesemua stesen minyak mematuhi peraturan yang ditetapkan, terutama tidak menjual minyak petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Pemantauan dan pemeriksaan dilakukan di 6 stesen minyak yang terletak di dalam kawasan radius 50 km sempadan Durian Burung di Padang Terap dan Bukit Kayu Hitam, Kubang Pasu. Seorang pemandu lori ditahan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kelantan kerana membawa rokok putih seludup bernilai 1.18 juta ringgit termasuk cukai. Pengarahnya berkata lelaki terbabit ditahan 24 Oktober lalu di Kota Baru. Hasil pemeriksaan dalam lori itu menemui 156 peti dengan setiap satu mengandungi 50 kartun rokok putih disyaki diseludup dari negara jiran. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. 21 motosikal disita dalam op Samsing jalanan sekitar Bayan Lepas dan Bayan Baru Pulau Pinang bermula 11.30 malam hingga 4 pagi tadi. Kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya memaklumkan tindakan sitaan dilakukan mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi itu 54 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan. EPMM Terengganu menahan 2 bot nelayan asing Vietnam disyaki menceroboh perairan negara menerusi op Naga Barat Jumaat lepas. Pengarahnya Kapten Maritim Khairul Anwar Abdul Majid berkata 21 kru termasuk tekong ditahan manakala hasil tangkapan laut, bekalan diesel dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai 3 juta ringgit turut dirampas. Permohonan kemasukan ke 1,334 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi sesi Januari 2024 telah dibuka mulai 30 Oktober hingga 13 November ini. Menteri Sumber Manusia berharap belia dapat merebut kesempatan ini untuk menceburi bidang TVET sekaligus menjamin peluang pekerjaan masa depan. Jelasnya pelbagai usaha berterusan akan dilakukan bagi mempromosi TVET termasuk program outreach, karnival dan hebahan di media sosial. Gerakan Koperasi Johor menyasarkan sumbangan sebanyak RM100,000 untuk tabung kemanusiaan Palestin selama sebulan bermula hari ini sebagai solidariti kepada perjuangan rakyat Palestin. Kutipan akan melibatkan 1,000 koperasi aktif di negeri ini dengan lebih 1/2 juta anggota. Jelas Pengerusi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Johor, Angkasa Johor turut menyumbang sebanyak RM5,000 kepada tabung tersebut sebelum disalurkan kepada tabung angkasa di peringkat kebangsaan. Sempena penamatan tugas Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilal Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari tahun depan, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah atas kebijaksanaan baginda berdua mengangkat kedaulatan institusi diraja. Titah Sultan Nazrin, Al-Sultan Abdullah akan tercatat dalam sejarah menghadapi cabaran berat ketika bersemayam sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16.
Malaysia dan Jepun sepakat mahu memperkukuh kerjasama dalam peralihan tenaga. Fokus tertumpu antara lain kepada industri gas asli cecair LNG. Ini memandangkan Malaysia melalui Petronas telah mengeksport LNG ke Jepun selama beberapa dekad. Tahun lalu LNG merupakan ekspor utama Malaysia ke Jepun. Ia merangkumi 31% daripada keseluruhan jumlah ekspor ke negara tersebut. Dalam pada itu, Malaysia dan Jepun komited laksana usaha lebih penting untuk menyah karbon, seterusnya capai aspirasi pelepasan gas rumah hijau sifar bersih yang lebih besar. Kesepakatan itu dicapai Perdana Menteri kedua-dua negara dalam pertemuan di Kuala Lumpur hari ini. Pengekalan OPR pada kadar 3% untuk kali ketiga berturut-turut adalah tindakan wajar. Menurut Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, ia dapat sokong pertumbuhan ekonomi dalam keadaan global yang mencabar ketika ini. Malah kadar sama telah bantu kurangkan inflasi mencecah paras 1.9% pada September lalu. Ia berkurang berbanding 4.2% pada Ogos 2022. Tenaga Nasional Berhad TNB dan Petroleum Nasional Berhad Petronas menjalin kerjasama untuk meneroka teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon CCS loji janakuasa gas. Kerjasama tersebut bukti komitmen kedua-dua pihak terhadap pelan peralihan tenaga negara NETR dan selaras aspirasi karbon sifar bersih menjelang 2050. MOU ini akan membolehkan TNB serta Petronas menggabungkan kepakaran dalam menyelaraskan usaha di bidang teknologi CCS bagi loji penjanaan gas. Rakyat Selangor perlu terus merebut peluang ekonomi untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat pembangunan sekaligus memberi sumbangan impak besar kepada ekonomi negara. Jelas Menteri Besar Selangor, hasrat itu mampu dicapai sekiranya rakyat menjalankan kerja dengan penuh tata kelola dan berdisiplin. Hasrat itu juga dapat dicapai bila Kota Selangor mempunyai kekuatan ekonomi sendiri dalam subsektor pembuatan dan perkhidmatan. Pusat Aset Digital Islam IDAC yang dilancar Oktober tahun lepas bakal merevolusi lanskap digital Labuan dengan ekosistem yang komprehensif sekaligus galakkan pembangunan ekonomi rentas sektor keuangan dan bukan keuangan. Ketua Pengarah Labuan FSE berkata, IDAC yang berteraskan penubuhan hub blockchain bakal menarik penyelesaian teknologi canggih selain aplikasi dan rangkaian paling premium. Ini kerana pusat itu direka bentuk untuk penuhi keperluan industri. Sekurang-kurangnya 15 terbunuh dalam serangan udara Israel yang sasarkan sekolah Al-Faqura di kamp pelarian Jabalia, Gaza. Serangan dilancar semalam turut mencederakan 70 individu. Angka kematian dijangka terus meningkat kerana sekolah yang ditadbir UNRWA itu menempatkan ribuan orang. Mereka merupakan warga Palestin yang hilang tempat tinggal kerana musnah diserang Zionis. Pemantau hak asasi manusia Euromed pula dedahkan Israel gugurkan lebih 25,000 tan bahan letupan di Gaza sejak 7 Oktober lalu hingga kini. Jumlah itu bersamaan 2 bom nuklear. Mengambil kira perkembangan teknologi yang beri kesan terhadap potensi bom, bahan letupan yang dijatuhkan ke Gaza mungkin 2 kali lebih kuat daripada bom nuklear. Israel mengaku mengebom lebih 12,000 sasaran di Gaza dalam tempoh berkenaan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.